Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan kurnia-Nya kita dapat dipertemukan pada malam ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu untuk minggu yang terakhir sebelum kita menyambut Ramadan pada minggu depan. Jadi pada malam ini kita tidak membaca kitab fiqh manhaji yang menjadi teks kuliah maghrib kita, tetapi kita bersembang dan berkongsi sedikit berkaitan dengan Ramadan. Jadi pada malam ini saya hanya akan menyebutkan tentang beberapa kelebihan Ramadan. Jadi kita tak pergi kepada yang berat-berat lah. Kita santai saja. Dan insya-Allah Isyak nanti kita berhentilah. Baik, sebagai minggu yang terakhir. Jadi tuan-tuan sekalian, pada minggu hadapan, jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala, maka pada bukan minggu depan lah, minggu ni, hari Ahad ni, hari Ahad ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan memulakan puasa Ramadan, dan pada hari Sabtu malam kita akan memulakan ibadah tarawih kita. Baik. Jadi sudah terlalu hampir untuk kita menyambut bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, kerana bulan Ramadan ini ianya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan di dalamnya pahala dan juga ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan kita tahu sahajalah pahala yang Allah Ta'ala berikan bagi orang yang berjaya mendapat malam Lailatul Qadar dan beribadah di dalamnya. Maka ibadah di malam Lailatul Qadar menyamai, ataupun bukan menyamai, kalau ada orang kata menyamai itu salah, sebab dalam surah Al-Qadar Allah sebut khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau setiap tahun dia berjaya mendapat Lailatul Qadar, maka kelebihan ibadah dia ialah menyamai umat-umat yang terdahulu, di mana umat-umat yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka umur yang panjang. Jadi kita lihat
betapa panjangnya umur Nabi Nuh alaihi salam apabila dia diberikan umur 1000 tahun dan berdakwah dalam tempoh 950 tahun, ya. Maka umat-umat terdahulu diberikan peluang dan umur yang panjang untuk beribadah, tetapi umat Nabi dah sebut dalam hadis, ya, umur umatku antara 60 ke 70 tahun sahaja. Maka apa-apa yang lebih daripada itu dikira sebagai bonus oleh Allah, bonus daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menambah amal, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pada malam ini saya nak mulakan, ya, dengan satu hadis yang menarik yang dipetik daripada kitab Sahih Ibnu Majah, ya, Sahih Ibnu Majah. Hadis ni hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah, ya. Talhah bin Ubaidillah ini adalah salah seorang daripada sahabat-sahabat ataupun salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Dia panggil asyratul mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijanjikan syurga, ya. Dan Talhah jugalah orang antara sahabat Nabi yang menjadi benteng, yang menjadikan dirinya sebagai benteng untuk menyelamatkan Nabi daripada, ya, disakiti oleh tentera kafir Quraisy, ya, pada perang Uhud, sehingga kan dia cedera parah dan juga lumpuh tangannya, ya, kerana mempertahankan Nabi. Maka hadis ni berlaku pada dia yang ceritakan. Baik, maka hadis ini berbunyi, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ya, Talhah bin Ubaidillah cerita bahawasanya ada 2 orang lelaki daripada Bali, bukan Bali Indonesia. Bali ini adalah nama kabilah. Nama kabilah, dia pecahan daripada kabilah Azrah yang tinggal di luar Madinah, ya. Maka 2 orang lelaki daripada kabilah Bali ini datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua-duanya masuk Islam, ya. Baik, kedua-duanya masuk Islam. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar, dan salah seorang daripada 2 orang lelaki tadi adalah lebih rajin dan lebih bersungguh-sungguh, ya, daripada yang seorang lagi dalam beribadah, ya. Jadi 2 orang, seorang itu dia lebih rajin dan lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastashhada. Maka yang rajin tadi tu, yang lebih rajin itu, dia pun berjuang, ya, berjuang menjadi seorang pejuang fi sabilillah, ya, berperang dan memperolehi syahid. Jadi 2 orang rajin. Hak rajin tu dia masuk askar, berjuang jadi tentera, berjuang fi sabilillah, dan akhirnya mati syahid. Thumma makatha al-akharu ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Kemudian seorang lagi, ya, hidup selepas itu selama 1 tahun, kemudian dia meninggal dunia. Jadi hak lebih rajin tu, dia menjadi pejuang fi sabilillah dan mati syahid, di medan perang. Yang seorang lagi itu diberikan umur 1 tahun lebih, kemudian dia meninggal dunia. Baik,
Qala Talhah, maka Talhah pun cerita, dia cerita, fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah. Talhah cerita, aku melihat dalam mimpi, aku melihat dalam mimpi bahawasanya aku berada di pintu syurga. Talhah dia mimpi dia berada di pintu syurga. Baik. Iz ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah. Apabila ataupun ketika mana aku berada di hadapan pintu syurga, maka keluarlah malaikat daripada syurga. Jadi ketika mana dia duduk dekat pintu syurga tu, ada malaikat keluar daripada dalam syurga. Fa'adhina lilladhi tuwuffiya al-akhira minhuma thumma kharaja fa'adhina lilladhi istashhada. Baik. Jadi cerita dia, Talhah di mimpi dia berada di depan pintu syurga, dan bersama dengan dia ketika itu dua orang lelaki tadilah. Dua orang lelaki daripada kabilah Bali tadi. Maka ketika mana mereka sedang menunggu di depan pintu syurga, datang malaikat daripada dalam syurga, dan malaikat itu mengizinkan ataupun memanggil orang ataupun lelaki yang mati kemudian tu, yang bukan mati syahid tu, yang bukan berjihad tu, dia mati kemudian, lepas tahun baru mati. Dia panggil lelaki itu dan dia bawa masuk ke dalam syurga. Dia bawa masuk dalam syurga. Baik. Selepas lelaki yang mati kemudian tu masuk dalam syurga, malaikat itu datang balik keluar, barulah dia membawa lelaki yang rajin tadi tu dan mati syahid di medan perang itu, barulah dia bawa masuk dalam syurga. Maknanya hak mati kemudian tu masuk syurga dulu daripada lelaki yang mati awal tu, yang mati yang mati awal tu, yang mati dalam medan perang tu. Selepas kedua-dua masuk syurga, maka malaikat tu keluar sekali lagi. Talhah cerita lagi. Talhah kata, thumma raja'a ilayya. Kemudian lepas dua-dua tu malaikat bawa masuk syurga, malaikat tadi keluar semula kepada aku. Faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Dan malaikat itu kata kepada aku, baliklah semula, pulanglah semula, kerana belum sampai lagi waktumu. Waktu engkau belum sampai lagi, baliklah semula. Baik. Maka fa asbaha Talhah yuhaddithu bihin nas. Maka pada keesokan harinya Talhah pun memviralkan cerita ni. Bahasa sekarang viral, memviralkan cerita ni, cerita mimpi dia, apa yang dilihat dalam mimpi, di mana dua orang yang dibawa oleh malaikat masuk syurga, yang kalau kita lihat dari segi zahirnya sepatut hak masuk syurga dulu sepatutnya, dan tentulah hak rajin tu, dan juga bahkan dia pula mati syahid di jalan Allah, sepatutnya dia dululah masuk syurga. Tapi kenapa hak yang mati kemudian ni dia masuk syurga? Baik, dia masuk syurga dulu. Maka itulah yang diceritakan oleh Talhah bin Ubaidillah kepada orang ramai, keesokan harinya. Jadi viral cerita tu. Baik. Fa'ajibu lidzalik, dan orang ramai yang dengar cerita tu mereka rasa hairan, rasa pelik, kagum, rasa pelik dengan cerita tu. Baik. Cuma pada zaman itu ada nabi untuk clarify, untuk sahkan cerita tu,
ya. Pada zaman sekarang ni bila orang cerita pasal mimpi, tak payah cari sangat, mimpi nampak tu, mimpi nampak ni, kan. Baik. Jadi zaman tu ada Nabi, maka Nabi boleh sahkan. Jadi bila cerita tu dah viral, maka fabalagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haddathuhu alhadith, dan mereka menceritakan mimpi Talhah ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apabila Nabi dengar cerita ni, Nabi tanya balik, min ayyi zalika ta'jabun, apa yang kamu pelik dengan cerita tu? Apa yang kamu pelik sangat dengan cerita mimpi Talhah itu? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadza al-akhirul jannah qablahu. Baik. Yang kami pelik dalam cerita mimpi Talhah ni, ya, bahawasanya lelaki yang lebih rajin, ya, beribadah, melakukan ketaatan, bahkan dia mati syahid, ya, di medan perang. Orang yang kawan dia yang tak mati syahid tu, ya, kawan dia yang tak mati syahid tu masuk dulu syurga daripada dia. Itu yang kami pelik. Jadi kalau ikut dari segi zahirnya, dah tentulah orang mati syahid ni darjat dia tinggi, dah tentulah diutamakan masuk syurga, ya. Tetapi kenapa kawan dia ni yang mati kemudian daripada dia dan bukan mati syahid masuk syurga dulu daripada dia? Itulah yang kami pelik, wahai Rasulullah. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, ya, kepada sahabat-sahabat yang ceritakan, ya, cerita ni kepada Nabi. Nabi tanya apa? Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan? Adakah tidak, lelaki yang masuk syurga dulu tu, dia telah hidup lebih daripada kawan dia yang syahid itu setahun? Maknanya dia umur kehidupan dia lebih setahun daripada kawan dia yang mati syahid itu. Dia hidup lama lagi daripada kawan dia yang mati syahid itu. Qalu bala. Maka sahabat-sahabat yang ada tu jawab, betul Rasulullah, dia hidup lama lagi, ya, dia hidup lebih setahun daripada kawannya yang mati syahid. Qala wa adraka ramadhana fasama. Ya, adakah tidak yang masuk syurga dulu tu dia telah berjumpa dengan Ramadan dan dia telah berpuasa pada bulan Ramadan, ya, wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah, dan dia telah bersolat dengan demikian rakaat dalam tempoh setahun, ya. Qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat pun jawab, betul wahai Rasulullah. Jadi Nabi tanya, ya, sahabat-sahabat yang ada yang kepelikan itu, ya, Nabi tanya yang masuk syurga dulu tu walaupun tak mati syahid, kan dia hidup lebih setahun, ya, daripada kawan dia tu, ya. Dalam setahun tu dia berjumpa dengan Ramadan dan dia berpuasa Ramadan, ya. Dalam setahun tu juga dia bersolat, ya, kita darat lah tuan-tuan, 5 kali sehari, 17 rakaat darab dengan 365 hari. Berapa rakaat yang dia solat, belum lagi tambah dengan sembahyang-sembahyang sunat, ya. Maka itu yang Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, ya. Dia ni hidup lebih setahun, ya. Dia puasa Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, dan dia puasa Ramadan, dan dia juga bersolat, ya. Maka Nabi kata, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka di antara keduanya, yakni darjat di antara keduanya adalah lebih jauh di antara langit dan juga bumi, ya. Maka dalam hadis ni,
Hadis ni sebenarnya hadis yang menceritakan kepada kita tentang kelebihan umur panjang. Hadis ni hadis ni hadis yang ceritakan kepada kita kelebihan seseorang yang umur panjang dan dia gunakan umur itu untuk ibadah. Jadi kalau umur panjang saja buat jahat tak guna juga. Makin teruk lah, makin banyak dosa. Orang yang menggunakan umurnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang lelaki tadi, dua orang kawan tadi, ya. Seorang itu hidup lama setahun daripada kawan dia yang mati syahid. Dan dalam hadis tu Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, adakah dia berjumpa dengan Ramadan dan dia berpuasa? Tidakkah dia berjumpa dengan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan Ramadan? Ya. Maka dalam hadis tu ulama juga, ya, memberi kita kata istinbat, ya, mengeluarkan dalil bahawasanya Ramadan ini kelebihannya sangat besar, ya, kelebihannya sangat besar sehingga menjadikan kawan dia yang hidup lebih setahun tu sahaja mempunyai darjat, ya, yang lebih tinggi, yang lebih jauh seumpama langit dan bumi dengan kawannya yang mati syahid itu, ya. Dan hadis ni sebenarnya ada perbahasan dia, sebab dalam hadis tu ada dipanggil nakarah, ya. Nakarah ni maknanya dia bercanggah dengan dalil Al-Quran, ya, kerana dalam Quran menyebut takkan sama, ya, darjat orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang, ya. Tetapi dibahas oleh para ulama bahawasanya hak yang kedua, hak mati lambat tu juga seorang murabit, juga seorang pejuang, cuma dia tak mati syahid saja. Dia murabit juga, pejuang juga, cuma dia tak mati syahid. Maka dalam hadis ni tuan-tuan, saya sebut sekali lagi, ya, bahawasanya ulama beritahu hadis ini juga selain dia menunjukkan tentang kelebihan umur panjang dan digunakan untuk ibadah ketaatan kepada Allah, dalam hadis ni juga menjelaskan kepada kita betapa besarnya kelebihan Ramadan dan juga sembahyang fardu, ya, kelebihan Ramadan dan juga sembahyang fardu. Maka tuan-tuan sekalian, ya, bulan yang kita akan hadapi, ya, lebih kurang 2-3 hari saja lagi, ialah bulan yang sama ada akan mengangkat darjat kita setinggi-tingginya di sisi Allah, ataupun akan merendahkan darjat kita serendah-rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pilihan ada di tangan kita. Sebab kita adalah manusia, hamba Allah, dan manusia ini dia tidak seperti malaikat, ya. Malaikat, ya, mereka diciptakan sebagai musayyar, ya, musayyar ini maknanya mereka dijalankan, telah disetting, telah diprogramkan untuk ikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak sekali-kali ingkar, ya, terhadap apa yang Tuhan mereka perintahkan, dan mereka akan lakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan mereka. Itu malaikat, ya. Adapun kita manusia, hamba Allah, manusia dan jin, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mukhayyar, iaitu diberi pilihan, ya, diberi pilihan. Sebab itu dalam surah Kahfi Allah sebut macam bunyi ayat dia, qul macam bunyi ayat dia, tak ingat baca sama surah Kahfi. Tak ingat man syaa wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Ya, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mahu dia beriman, dan siapa yang mahu dia boleh kufur. Ya, dia boleh ingkar. Kebenaran daripada Allah, siapa yang mahu beriman sila beriman, siapa yang mahu kufur sila kufur. Tetapi ingat, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim, yakni menzalimi diri mereka dengan kekufuran, api neraka. Ya, maka itu kita. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita mempunyai pilihan. Ya, kita pilihlah mana yang terbaik untuk diri kita. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita baca dalam ayat kefarduan puasa Ramadan, ya, maka kita akan dapati di antara tujuan puasa ialah mencapai tahap takwa. Itu jelas, ya, bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi antara salah satu daripada matlamat puasa ialah melahirkan sifat takwa dalam diri kita. Baik. Jadi saya tak sentuh takwa tu. Saya nak sentuh berdasarkan kepada banyak hadis-hadis. Ya, banyak hadis-hadis yang kita biasa dengar. Ya, di antaranya ni kalau sampai Ramadan kita akan biasa dengar hadis, orang baca hadis pasal Ramadan. Ya, di antaranya Nabi bersabda, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosa yang terdahulu. Juga dengan lafaz hadis yang lebih kurang saja, ya, Nabi bersabda man qama Ramadan. Tadi man sama, siapa yang berpuasa. Sekarang ni man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan salat qiyam Ramadan. Qama tu maknanya mendirikan salat qiyam Ramadan. Salat qiyam Ramadan ni sebenarnya tarawih lah. Baik. Sesiapa yang melaksanakan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia beriman dan mengharap pahala daripada Allah, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Dan juga dalam hadis yang masyhur juga, ya, hadis yang kita akan biasa dengar di atas, ya, mimbar Jumaat. Nanti hari Jumaat ni mungkin boleh dengar lah hadis tu, ya, di mana, dan terutama biasa dengar lah, ya, di mana Nabi SAW, ya, pada suatu hari Nabi naik atas mimbar untuk berkhutbah, dan kedengaran oleh para sahabat Nabi menyebut amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat dengar. Baik, masa naik mimbar tu. Baik. Jadi apabila habis selesai khutbah, selesai salat, maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, tadi kami dengar ada bunyi amin, amin, amin 3 kali tu, ya, jadi kenapa? Ya, maka Nabi SAW jawab bahawasanya telah datang, ya, Jibril kepada aku, dan dia telah berdoa untuk dengan 3 doa, ya. Di antara doa yang disebut oleh Jibril kepada Nabi SAW, man adraka ramadana falam yughfar lahu
fadakhalan nara faab'adahu Allah. Sesiapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, ya, sesiapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maknanya dia dipanjangkan oleh Allah umurnya sampai ke bulan Ramadan, dan dia berada dalam bulan Ramadan, ya, dalam umur itu dia berada dalam bulan Ramadan, tetapi malangnya dia tidak diampunkan oleh Allah. Habis Ramadan, besok raya, dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fadakhalan nar, dia akan masuk dalam neraka. Wa ab'adahu Allah, dan dia akan dijauhkan oleh Allah daripada rahmatnya. Maka Nabi kata amin. Ya. Maka yang mendoakannya, yang berdoa ialah sebaik-baik malaikat, sayyidul malaikah, dan yang mengaminkannya adalah Sayyidul Anam, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Hak lagi dua tu berkaitan dengan orang yang dengar nama Nabi tapi tak selawat. Maka orang ni rugi. Yang satu lagi, orang yang ada ibu bapa, ya, yang tua. Dia sempat dengan ibu bapa dia, ibu bapa dah tua, tapi kita kata dia tidak dapat masuk syurga. Ya, kerana apa? Kerana diabaikan ibu bapa dia. Orang macam ni pun Nabi doakan amin. Baik. Jadi kita fokus kepada Ramadan tadi. Jadi dalam 3 hadis ni, ya, semuanya Nabi menceritakan kepada kita tentang ghufraniz dzunub, pengampunan dosa. Jadi tuan-tuan sekalian, Ramadan ini, ya, dalam hadis yang lain juga, saya sebut satu lagi hadis di mana Nabi SAW menyebut tentang mukaffiratuz dzunub, ya, amalan-amalan yang menghapus dosa, ya. Di antaranya adalah salawatul khams, ya, sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu ke waktu yang seterusnya akan menghapuskan dosa di antara waktu tersebut. Kita sembahyang zuhur, ya, kemudian kita hidup dalam waktu zuhur tu sampai ke asar, ada dosa yang kita buat pada waktu zuhur itu, maka bila kita sembahyang asar, dosa tu gugur. Ya. Wal jum'ah ilal jum'ah, ya, solat Jumaat ke solat Jumaat seterusnya, ya, juga merupakan mukaffiratuz dzunub, ya, perkara amalan yang menghapuskan dosa. Dan juga Ramadan ila Ramadan, ya, Ramadan ke Ramadan yang seterusnya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dah hidup 11 bulan di luar Ramadan tahun lepas. Sudah tentu banyak dosa yang kita buat, ya, sama ada yang kita sedar ataupun kita tak sedar. Maka bila masuk saja bulan Ramadan yang tak berapa hari lagi akan tiba, maka ketika itu ianya akan menjadi penggugur kepada dosa-dosa selama setahun. Jadi tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada fadilat ini, ya, hadis-hadis yang kita baca tadi, maka kita dapat tahu bahawasanya Ramadan ini selain daripada nak latih kita mencapai tahap taqwa, maka ianya juga antara salah satu daripada matlamatnya adalah Allah Ta'ala sediakan untuk kita sebagai penghapus dosa, sebagai waktu yang terbaik untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita bertaubat, ingat balik dosa-dosa yang lalu, dan bertaubat, berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sekali-kali mengulanginya lagi. Ya, maka itulah waktu yang terbaik tuan-tuan sekalian. Sebulan itulah waktu yang terbaik, ya, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di bulan Ramadan, ya, kita tak bertaubat, maka bila lagikah kita nak bertaubat? Kalau di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala permudahkan untuk kita, ya, dengan
syaitan diikat, wasulsilatis syayatin. Ni hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni masuk malam tu, maka ketika itu pintu-pintu syurga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya, dan akan dirantai syaitan-syaitan ini, ya, supaya tidak mengganggu kita untuk berpuasa dan beribadah. Bila sebut rantai syaitan ini, maka para ulama dia ada perbahasannya lah. Ada ulama yang mengatakan rantai tu rantai sungguh, maknanya ikat tu ikat sungguh, ya. Rantai tu rantai sungguh, ya, maknanya syaitan memang tak ada lah, memang tak boleh ganggu langsung. Dan ada ulama maknanya mereka memahaminya ala haqiqatihi, dengan hakikat sebenarnya. Bila kata ikat rantai-rantai lah. Dan ada ulama yang memahaminya dalam bentuk majaz. Majaz ni kiasan, bahawa syaitan tu tak diikat, tak kena ikat pun, tapi dia jadi lemah bulan-bulan Ramadan ni. Jadi tak kuat, lemah, ya, payah sangat nak buat kerja. Jadi gitu, ya, dilemahkan supaya mereka tak boleh menggoda ataupun kita kata mengganggu hamba-hamba Allah ini untuk berpuasa. Ya, sebab itu bulan puasa ramai orang jadi baik lah ke, kan? Sebab dia ada satu musuh aja, musuh nafsu. Nafsu memang tak boleh lah, ya, memang tak diikat lah, memang ada dalam diri kita. Itulah musuh kita yang paling utama. Maka tuan-tuan sekalian, ya, kalau dalam bulan Ramadan kita tidak merebutnya sebagai tempoh ataupun masa untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila lagi, ya, bila lagi kita nak buat. Dan yang paling kita takut sekali, hak tadilah yang doa Nabi tadi, tu yang paling kita takut sekali, ya. Walaupun kita sebenarnya tak tahu keampunan dosa, kita bertaubat minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah terima ke tak taubat kita tak tahu, ya. Tetapi kita wajib bersangka baik dengan Allah. Tak boleh dalam hati kita terima-terimalah, tak terima sudah, tak boleh lagi tu, ya. Maka kita wajib bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sifatnya Tawwab, ya, Maha penerima taubat, dan dia suruh kita bertaubat, dan dia berjanji untuk menerima taubat. Dia berjanji untuk mengampunkan segala dosa, besar mana banyak mana pun, kecuali syirik. Maka dengan itu kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan mengampunkan dosa kita. Dan tuan-tuan sekalian, pengampunan dosa ini kita dapat rasakan apabila kita tengok. Ni jangan tengok orang, tuan-tuan. Kita jangan duk hisap orang. Kau tengok dia tu, ya, makin teruk lepas puasa. Jangan. Kita jangan tengok orang. Kita tengok diri kita dan tak payah cerita ke orang lah. Tengok diri kita dan jangan cerita ke orang. Kita boleh tahu, kita kenal diri kita. Maka di antara tanda-tanda bahawasanya dosa kita Allah Ta'ala ampun, ya, maka kita tengok diri kita selepas Ramadan dengan sebelum Ramadan, ya, bagaimana keadaan dia. Kalau selepas Ramadan itu kita berada dalam keadaan lebih baik, momentumnya bagus, baik, maka itu adalah tanda-tanda bahawasanya amalan kita Allah terima dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau, ya, selepas habis Ramadan, ya, kita ni sama saja. Sebelum Ramadan tak mari ke masjid, lepas Ramadan pun sama, tak mari ke masjid, maka itu tanda-tanda buruk lah, ya. Selepas Ramadan tak baca, sebelum Ramadan tak baca Quran, dalam Ramadan pun tak baca Quran, lepas Ramadan lagilah tak baca Quran, maka itu juga adalah tanda-tanda, ya, bahawasanya kita boleh tanya diri kita, Allah ampun tak dosa aku. Maka pasal diri kita ni kita jangan cerita ke orang lah. Itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh rasakan, kita boleh muhasabah diri kita. Kita jangan sibuk muhasabah orang, yang kita muhasabah diri kita, ya. Kerana itu adalah jalan yang terbaik. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, saya ulang sekali lagi, bahawasanya Ramadan ini adalah
waktu yang terbaik untuk kita mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam kebanyakan fadilat amalan-amalan di bulan Ramadan memang Allah Taala menjanjikan keampunan, ya, keampunan dosa terhadap hamba-hambanya. Maka kita kejarlah keampunan Allah Subhanahu wa taala, kita bertindaklah, ya, dengan kita memperbaiki diri kita dan meningkatkan amalan, dan berazam, ya, berazam dari sekarang. Kalau tahun lepas tak berapa nak penuh tarawih, ya, tahun ni kita nak penuhkan tarawih, ya. Cuma kita tak boleh lah nak kata orang tak datang tarawih teruk sangat, dak, kerana sembahyang tarawih ni dia terbuka, ya. Dia disunatkan berjamaah, tapi boleh juga buat seorang, ya. Dia sibuk berniaga bazar Ramadan, balik lambat, penat apa semua, maka dia sembahyang pukul 12, 1 ataupun bangun sahur nanti sembahyang, itu tak ada masalah sebenarnya. Sebab tu kita jangan cepat sangat. Sebab tu saya kata tadi, kita jangan duk sibuk hisap orang. Kita hisap diri kita sendiri, ya. Maka kalau tahun-tahun yang lalu ada malam yang kita terlepas sembahyang tarawih, sama ada berjemaah di masjid ataupun buat sendiri, maknanya tak sembahyang langsung lah. Maka tahun ini kita berazam untuk penuhkan 30 malam dengan tarawih. Kalau tahun lepas 3 juzuk je baca, ya, 3 juzuk je baca, 10 hari 1 juzuk, sikit, ya. Maka tahun ini bagi yang mampu, yang boleh baca Quran dengan lancar, yang mampu baca Quran, maka tetapkan diri bahawasanya aku nak khatam Quran, ya, pada bulan Ramadan, ya. Yang kurang mampu baca Quran, maka azamkan diri bahawasanya aku nak belajar Quran bagi lancar, supaya aku boleh baca, ya, dengan baik, dengan banyak, ya. Maka itu yang perlu ada, ya, dalam diri kita sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kita sambut bulan Ramadan ini bukan dengan membuat jadual, ya, juadah berbuka puasa, siap dah kat dapur, ya, isteri tengok pun pening kepala, kan, siap kat dapur 30 dah. Kita bersedia, ya, untuk menyambut Ramadan dengan keazaman, ya, dengan keazaman untuk memperbaiki diri kita dan meningkatkan amal ibadah, ya, supaya mendapat keampunan Allah, seterusnya mencapai tahap takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, setakat itulah, ya, perkongsian kita untuk malam ini. Jadi mudah-mudahan Allah Taala, ya, berikan kita umur panjang, ya, supaya kita sempat, ya, bertemu dengan Ramadan yang tak berapa hari lagi, dan seterusnya kita sempat bertemu untuk kita meneruskan pengajian kita, ya, selepas hari raya nanti, insya-Allah. Jadi cukup setakat tu untuk malam ini. Jadi nak buka soalan ke tak? Kata-kata. Satu je saya nak tanya pasal selalu jadi berbahasa waktu imsak. Imsak. So kalau kita baca-baca, ada yang kata 10 minit imsak tu tak ada makan. Ada yang kita baca pendapat lain pun tak ada makan, tapi katakan kalau dia tak ada makan sebenarnya adalah setelah azan subuh. So bagaimana komen Ustaz? Okey, waktu imsak. Baik. Jadi kita kembali kepada firman Allah juga dalam ayat-ayat puasa lah. Dalam surah Baqarah tu Allah sebut, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Yang Allah sebut, makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu khaytul abyad, ya, benang putih, minal khaytil aswad, daripada benang hitam, minal fajr, daripada waktu fajar. Jadi khaytul abyad tu, benang putih itu, para ulama menyebutnya sebagai fajar sadiq, ya. Jadi fajar dia ada dua lah, fajar kadzib dengan fajar sadiq tu. Jadi fajar sadiq ini ialah waktu masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Okey, baik.
Jadi bermakna Allah Ta'ala memberikan kebenaran, kulu washrabu, makanlah dan minumlah sehingga masuknya waktu subuh. Jadi bila mana masuk waktu subuh, azannya subuh, bukan azan pertama. Kalau ada azan pertama, azan kedua lah. Azan kedua tu, azan masuk waktu, maka ketika itu barulah kita imsak. Itu sebenarnya waktu imsak kan. Imsak ni maknanya menahan diri daripada makan dan minum. Itu kan kalau kita belajar dalam fiqh, ta'rif puasa. Al-imsak dari segi lughatan, saum ni imsak, menahan diri, ya. Jadi sebenarnya imsak ni adalah bila mana azan subuh, barulah kita kena imsak, menahan diri daripada makan dan minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Cuma saya tak ingat dekat syariah tu ada ke tak waktu imsak tu. Saya tak ingat, tak apa ingat dalam jadual semayang dia tu. Kalaulah imsak ni ada kat Malaysia saja, ya, maka mungkin para ulama, para mufti, jabatan agama ataupun pemerintah, dia letakkan waktu imsak tu sebagai berjaga-jaga. Itu sahaja, ya, sebagai waktu berjaga-jaga. Maknanya bila imsak ni kita kata 10 minit lah sebelum azan subuh. Jadi kalau kita ada jam, kita sedar dengan waktu, maka waktu imsak tu boleh makan lagi, tak ada masalah. Kalau boleh sepinggan nasi lagi, makanlah. Sebab apa yang terbaik ini adalah kita melewatkan sahur. Sahur tu lewat, ya. Tapi jangan sampai kepada waktu masuknya waktu subuh. Jadi bila masuk waktu imsak dalam jadual semayang tu, maka waktu itu boleh makan, tak ada masalah. Masih lagi termasuk dalam waktu sahur. Cuma diletakkan sebagai imsak dekat situ supaya kita berhati-hati saja. Berhati-hati bagi orang yang mungkin kita kata dia jauh daripada masjid, dia tak dengar azan apa semua, ya. Jadi duk pakai jam, duk tengok jam saja. Maka yang terbaik pada waktu itu, waktu masuk waktu imsak tu dia berhentilah. Tapi kalau kita ada kemudahan, kita dekat dengan masjid, boleh dengar azan apa semua, maka kalau nak makan lagi dah waktu imsak tu boleh makan lagi. Jadi yang tak boleh makannya bila mana masuknya waktu subuh. Waktu subuh tu memanglah tak boleh makan lagi dah. Baik. Jadi kemungkinan tu untuk dipanggil ihtiyat, untuk kita berjaga-jaga lah, supaya kita tak terlajak. Okey. Baik. Ada satu perbahasan kita kalau kita selalu baca Nabi ni dia solat malam. Dulu kita dah bincang 11 atau 13. Tapi jangan ditanya lampunya kan. Ya, betul. Maknanya malam tu Nabi solat tarawih. So habis 11 rakaat. Maknanya ada jadi perbahasan sekali yang jadi kita maknanya orang bangun dah tarawih, tahajud pula kalau kita baca kita tak ada. Ya. Ya. So, macam mana situasi dia? Ya. Nak istirahat tahajud tu dah. Tahajud di bulan Ramadan. Ya. Okey. Baik. Okey, jadi kita memang dah baca sebelum ni bahawasanya Nabi SAW bila mana Aisyah ditanya berkaitan dengan semayang malam Nabi, macam mana Nabi semayang, maka Aisyah menjawab, Nabi tidak pernah menambah. Nabi tidak pernah menambah sama ada dalam Ramadan atau luar Ramadan. Ramadan ke luar Ramadan ke, Nabi tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Maknanya semayang malam Nabi sama ada dalam luar Ramadan ataupun dalam Ramadan. Dalam Ramadan tu tarawih lah. Maka Nabi tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Maka daripada situlah datangnya dalil yang semayang 8 tu, tarawih 8 rakaat tambah witir jadi 11. Okey, baik. Jadi permasalahan berlaku. Jadi kalau kita dah semayang lah sebelah, lepas isyak tu kita semayang tarawih, siap dengan witir sekali dah, baik, 11 rakaat. Maka apakah status nanti sekarang kita bangun pukul 3,
kita nak bertahajud lagi, nak semayang lagi. Baik, dia macam ni, para ulama meletakkan bahawasanya sembahyang malam ini dia tidak ada had maksima. Sembahyang malam ni dia tidak ada had maksima. Baik, dah kenapa Nabi semayang sebelah sikit sangat, kita pun semayang sebelah, kan? Okey, kita pun semayang sebelah juga, ya. Baik, maka Nabi SAW 11 rakaat Nabi. Sebab apa Nabi sikit dengan 11 rakaat? Kerana 11 rakaat Nabi memakan masa yang lama. Lama tak lama, tuan-tuan sekalian, sehingga kan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bila dia semayang dengan Nabi, semayang malam, timbul dalam hati, dia cerita dalam hadis lah, dia kata timbul perasaan jahat dalam hati. Dia kata perasaan jahat dalam hati dia bukan buat jahat apa pun, dia nak berhenti, memutuskan semayang dengan Nabi. Panjang sangat. Itu sahabat, tuan-tuan. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Dalam hati timbul, panjangnya, berhenti lah, ya. Kita semayang bukan dengan Nabi pun, dengan imam, ya, kan, baca panjang sikit je, surah An-Naba je baca. Kita pun kata tak datang dah malam esok, nak balik sekarang malu. Malam esok tak bagi lah, cari tempat lain. Okey, baik. Jadi kenapa Nabi 11 rakaat je? Kerana itu sahaja yang sempat dilaksanakan oleh Nabi. Kerana semayang Nabi panjang. Dah kalau satu rakaat pertama surah Baqarah, jadi sebelah rakaat sajalah. Kalau satu rakaat tu surah Baqarah, maka itu saja yang sempat dilakukan oleh Nabi SAW dalam tempoh malam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi Nabi tak beribadah sepanjang malam dah. Bukan sepanjang malam. Waktu malam Nabi ada yang Nabi khusus, ya, ada waktu yang Nabi guna untuk tidur dan ada untuk ibadah. Tidaklah daripada isyak sampai ke subuh, semayang subuh dengan wuduk isyak, tidak, ya. Kalau ada orang kata gitu, kan, ada orang kata aku semayang subuh dengan wuduk isyak, makruh buat gitu, menghidupkan sepanjang malam tanpa tidur. Ulama kata makruh, ya. Jadi badan kita ada hak yang kita kena bagi. Mata kita ada hak, badan kita hak dia berehat, mata kita hak dia tidur. Maka kita kena bagi hak dia untuk tidur dan berehat, ya. Dan ada masa yang kita khususkan untuk ibadah. Baik, maka ulama meletakkan bahawasanya, ya, sembahyang malam ni tidak ada had maksima. Sebab itu dalam hadis yang lain pun, kita pun dah baca juga hadis tu, Nabi sebut salatul lail masna masna. Sembahyang malam ini adalah dua-dua. Baik, kita laksanakan dia 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka jika kita mampu untuk memang mampu sangatlah, sebab kita sembahyang sekejap je baca, kan, memang mampu sangat nak lebih 11 tu. Kalau kita mampu untuk lebih daripada 11, maka tak jadi masalah, boleh. Sebab dia tidak ada had. Satu lagi, istilah tahajud pun kita dah bincang hari itu, ya, bahawasanya dia ada dua. Dia ada qiyamul lail dengan tahajud. Qiyamul lail ni apa-apa ibadah yang kita buat selepas isyak sampai subuh, itu dia panggil qiyamul lail. Lepas je isyak, kita pun semayang ba'diyah isyak itu termasuk dalam qiyamul lail. Selepas je isyak, itu waktu qiyamul lail, ya, sampailah waktu subuh. Tetapi sembahyang tahajud ialah sembahyang yang kita laksanakan selepas kita terjaga daripada tidur. Lepas kita terjaga daripada tidur. Bermakna kalau kita seorang peniaga, kan, tak sempat nak sembahyang tarawih dekat masjid, ya, balik niaga pukul 9, pukul 10, maka kita balik berehat, pukul 3 kita bangun nak sembahyang tarawih. Maka sembahyang tarawih kita itu ialah sembahyang tahajud. Sebab apa? Sebab kita laksanakan dia selepas kita bangun daripada tidur, ya. Jadi kalau kita buat, kita yang ada masa, kita semayang dekat masjid, ya, sembahyang tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, maka kita balik, kita tidur,
Bila kita bangun, maka selepas kita bangun itu sembahyang sunat yang kita laksanakan tu adalah sembahyang tahajud. Yang sembahyang tarawih yang kita buat tadi tu lepas isyak itu dipanggil sembahyang qiyamul lail. Sembahyang qiyamul lail. Jadi nama dia tu adalah berdasarkan waktu kita buat, ya. Sebelum tidur qiyamul lail, lepas terjaga daripada tidur qiyamul lail, merangkap tahajud. Gitu. Baik. Jadi dia tak ada masalah, dia tak ada had. Kalau kita mampu laksanakan banyak, maka tak ada masalah boleh laksanakan banyak. Cumanya saya nak sebut, boleh saya sebut satu perkara tak? Satu kesilapan yang bukan silap, tak silap pun, ya, dan tidak berdosa pun. Cumanya terlepas kelebihan yang besar, ya. Bila mana kita sembahyang tarawih, ya, selepas habis 8 rakaat, ataupun kalau masjid yang buat 20, lepas habis 20 rakaat tak witir lagi, kita dah bangun dan balik dengan sangkaan kita, ya, bahawasanya nanti kita nak tutup sembahyang tahajud nanti tu dengan sembahyang witir. Baik, kita nak tutup macam tu, nak buat macam tu. Maka itu menyebabkan kita terlepas satu kelebihan yang sangat besar, di mana Nabi SAW beritahu dalam satu hadis, ya, sesiapa yang sembahyang tarawih ni dan bersurai, dan dia bersurai bersama imam. Jadi imam dia tak balik lepas tarawih, dia witir dulu. Dia bersurai bersama imam, maka dia ditulis baginya pahala menghidupkan seluruh malam. Ditulis pahala menghidupkan seluruh malam. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita buat gitu, lepas 8 rakaat kita balik, kita tak bersurai dengan imam, tak tunggu imam balik sekali dengan imam, ya, maka kita terlepas satu pahala yang besar. Dalam masa yang sama, kita nak kejar kelebihan tutup sembahyang malam dengan witir, ya. Maka cara dia, tuan-tuan, ya, rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga, ya, dia sembahyang satu je, ya. Maka kita pun lepas dia bagi salam, kita bangun tambah satu lagi. Bangun tambah bagi salam, kita bangun untuk tambah satu rakaat lagi, maka sembahyang tu jadi 2 rakaat nisbah kepada kita. Jadi nisbah kepada kita 2. Jadi kita sembahyang 4 lah situ, genap. Maka itu bukan lagi witir. Dia akan memberi lagi kita peluang untuk tutup sembahyang nanti. Sebelum subuh tu, lepas sahur nak sembahyang tu, dia memberi kita peluang untuk tutup ibadah malam kita dengan witir. Ya. Dikira witir boleh juga. Kalau niat witir dikira witir juga. Ya, dikira witir juga. Nanti sambung, sebab witir kan 11 rakaat. Paling banyak. Ataupun boleh niat tarawih, tak ada masalah. Ataupun boleh niat qiyamul lail, tak ada masalah. Baik. Itu cara dia, tuan-tuan. Boleh faham kan? Tapi nak buat, kita kalau boleh nak sembahyang sikit daripada imam. Ni kena sembahyang banyak daripada imam pula. Kan? Itu jadi malas. Jadi itu cara dia, supaya kita tak terlepas pahala menghidupkan seluruh malam. Ya. Jadi jangan baliklah. Balik biar sekali dengan imam balik, kita berbalik. Balik dengan imam ni bukanlah tunggu dia balik. Maknanya imam bagi salam tu habislah. Bersurailah tu. Kita faham mesti imam berdoa baru dia kira bersurai. Tak. Habis sembahyang. Habis sembahyang. Bagi salam maknanya dah bersurai daripada solat. Baik. Maka itu kita kena jagalah. Kita kena jaga. Jadi kalau rutin kita tutup sembahyang malam dengan witir, maka kita buat macam tu, ya. Kalau kita ni jarang-jarang sembahyang malam, maka tak apa, kita ikut je lah imam, habiskan witir dalam tarawih. Maka pilihan di tangan kita, kita boleh pilih mana-mana. Boleh witir 2 kali malam? Macam mana? Boleh? 3 rakaat, lepas tu ulang sekali. Tak perlu. Itu kaedah dia tadi tu, bagi genap. Imam bagi salam, kita genapkan, nanti boleh lagi, sebab witir ni dia 1 rakaat kan. Nanti boleh lagi tambah. Penutup, tutup 1 rakaat. Katalah nanti kan kita sembahyang 4 rakaat tahajud, kita tutup dengan 1 witir. Baik. Kaji lah. Okey, jadi pukul 9
Pukul 9 dah. Jadi kalau insya-Allah ya, panjang umur, kita berjumpa lagi ya pada waktu yang akan datang insya-Allah. Sekian untuk malam ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.